GFC tak best lah. Kerja teacher ni penat lah. Dan Zik gerak kerja 7E pula. Dan waktu Zik kerja 7E ni lah, kena member ramai. Ada member trade kan. Jadi Zik pun belajar trade dari member-member. Ada yang komen Zik tak sorok muka. Sorry lah. Malam ni Zik sorok muka lah sebab COVID kan, muka barai. Okay, kita sambung cerita tadi. Waktu Zik kerja 7E ni lah, Zik kenal ramai-ramai member semua yang trade-trade ni. Time ni Zik belajar mula-mula kan. Duit gaji 7E tu depo lah 100-200 dulu. PMC lah macam biasa lah. Kita first time nak trade, tak wajar kan. Ada kelas. Sabar lu. Kita cerita lu. Dan belajar dengan member pun MC. Waktu Zik dulu gaji 7E tu habis bro. Habis kan. Guna buat masuk kelas luar negara pula. Masuk belajar basic je kan. Buat macam mana? Tapi belajar basic pun kita kena agak iya ilmu. Zik harap korang malam ni pun tak apa lah. Apa yang Zik ajar ni korang faham kan. Benda ni pun ilmu. Korang kena hormat lah ilmu kan. Benda ni bukan senang nak belajar. Tapi tu lah, dah belajar pun trade balik pun MC juga. Macam korang lah, dulu pun MC juga. Tapi tu lah, sampai bila nak MC kan. Sebab tu lah Zik ambil keputusan, Zik patah semangat agak lah tengok member-member dah berjaya kan. So Zik buat apa? Setiap malam, setiap pagi cuti je balik kerja, Zik buka chat, study gila-gila punya. Lepas Zik study, Zik dah nampak dah apa yang Zik belum buat kan. Lepas Zik dah nampak, silap lah broker. Hancur lah semua broker dengan Zik. Relax. Sorry, batuk sikit Yang mana baru join 2 minggu tu, tak apa. Zik ajar korang. Okay, Zik nak cerita dengan korang lah. Zik belajar ni lama agak. Tapi Zik nak bagi korang cepat faham lah. Biar korang ambil jalan singkat. Jangan jadi macam Zik dulu. Loss banyak-banyak semua baru nak faham. Jadi Zik nak make sure korang faham dulu lah. Korang faham cepat supaya korang tak loss banyak macam Zik. Korang follow signal Zik ke. Barulah mantul, baru syakabum. Okay. Mesti ramai join malam ni tanya kan. Nak minta modal 100 USD kan. Betul tak? Mesti ramai malam ni nak minta modal 100 USD kan. Okay, untuk korang nak modal ni, nanti lepas kelas Zik akan bagi form lah. Nanti korang isi form tu, nanti korang boleh claim lah duit 100 USD tu, okay kan? Okay. Duit ni, duit yang Zik nak bagi ni bukan duit broker tau. Duit Zik sendiri tau. Zik nak tolong korang. Zik nak tolong korang berjaya, Zik nak tengok korang berjaya. Zik tak nak korang ambil jalan yang panjang lah untuk berjaya. Biar korang ambil jalan singkat, tak jadi macam Zik lah, loss banyak-banyak. Biar korang ambil jalan singkat. So Zik nak tolong korang. Duit ni duit Zik okay. Nanti yang mana nak claim tu lepas kelas Zik akan bagi form okay. Okay, korang dah ready belum nak mula kelas ni? Dah 500 lebih dah orang ni.
Korang dah ready belum? Okey. Korang tanya ramai dapat ke tak kan? Siapa yang rajin follow signal lepas ni, rajin hantar screenshot, aktif dalam grup semua, orang tu akan terpilih lah dapat 100 USD. Bukan 100 lebih pun boleh lah. Tapi korang kena aktif, hantar screenshot semua. Okay? Okay, jangan risau lagi. Kelas kita malam ni, saya akan record lagi. So, korang don't worry. Saya akan record lagi kelas malam ni. Ada record. Jangan risau. Okay, korang dah ready belum? Kalau korang dah ready, korang chat dalam komen ramai-ramai ready. Baru Zik nak mula. Ready, semua dah ready nak syakabum. Mari. Okay. Siapa yang malam ni yang tak pernah langsung nak trade? Siapa malam ni tak pernah langsung nak trade? Komen sikit. Siapa yang malam ni tak pernah try langsung lah nak trade? Ni first time masuk kelas, first time nak belajar. Okay. Okay, korang dah pernah tapi selalu MC. Ada yang first time pun ada. Jadi sebab nak bagi adilkan untuk semua, jadi Zik akan mulakan kelas ni daripada basic, okay? Okay, yang mana noob, yang mana belum stabil tu, kita slow-slow, okay? Mungkin korang kena faham lah dari mula macam mana. Korang ready tak ready ni? Okay, mari. Okay, first kali Zik nak cerita dengan korang apa tu Forex. Forex tu untuk pengetahuan korang adalah foreign exchange. Apa maksud foreign exchange ni? Maksud foreign exchange ni pertukaran mata wang asing. Siapa sini pernah pergi luar negara? Komen sikit, siapa pernah pergi luar negara? Pergi Indonesia, pergi Singapura, di Dubai, macam dak Zik. Si komen sikit. Siapa pernah pergi luar negara? Okay, bila korang nak pergi luar negara, korang akan tukar duit Malaysia dengan duit negara korang nak pergi tu. So apa korang buat? Korang akan jual duit Malaysia yang korang tu, korang pergi money changer dekat airport tu, yang korang ambil duit tu, duit korang akan jual duit Malaysia untuk beli duit negara yang korang nak pergi tu. Yang mana teringin nak pergi OC tu, don't worry. Kita trade ni dapat duit, kita pergi OC ramai-ramai lagi kan. So macam itulah foreign exchange, kita tukar duit, kita tukar mata wang. So mungkin korang pernah dengar kot dalam berita kan, mata wang Malaysia jatuh kan. Korang pernah perasan tak? Dulu kan korang nak beli, kata korang beli jersey je, beli kasut je, Adidas ke Puma. Perasan tak? Dulu harga kasut Adidas Puma ni 1 lebih je. Tapi sekarang dah 300 lah. Korang pergi lah Alisan je, Adidas ke korang perasan tak? Kasut ni semua, baju jersey semua dah 300 lebih. Sebab apa? Sebab duit Malaysia dah jatuh. So kita, kalau kita nak beli barang luar, duit Malaysia tu kena guna banyak sebab duit Malaysia dah jatuh. Sebab tu lah, sebab pertukaran mata wang ni, duit Malaysia jatuh. So kalau korang tengok USD MYR tu pacak naik lah. Memang syakabum je lah catnya. So apa lagi Zik nak cerita dengan korang, Forex ni dia two ways market. So korang ada, contoh lah, nampak? Nampak Zik tanda ni, GBP dengan USD. So ada dua. Okay, bila ada dua, so dia two ways market. Kalau korang buy GBP USD ni, maksudnya korang buy GBP dan korang akan sell USD. Tapi bila korang sell, bila korang trade, korang sell GBP USD ni, bila korang trade, korang sell GBP USD ni, maksudnya korang buy USD,
dan korang sell GBP. Korang boleh faham tak? Boleh faham tak apa yang Zik nak cerita basic ni? Bila faham basic ni baru korang faham. Baru korang faham. Contohlah katalah USD nak pergi perang kan. USD nak pergi perang ni. Kan? Mesti duit USD akan lemah. So korang tahu lah. Korang boleh buy GBP USD, Euro USD korang boleh buy. Sebab apa? Sebab sebab USD nak pergi perang. So duit USD akan lemah. Tapi ni contoh lah. Korang janganlah buka-buka market Isnin ni korang pergi buy terus. Okay, bagus. Bagus lah korang ni. Semua faham. Okay. Okay. Siapa kat sini tak pernah kenal lagi MT4 tu apa, MT5 tu apa? Siapa tak pernah kenal lagi? Kan? Siapa tak pernah kenal lagi? Okay. MT4 dengan MT5 ni dia trading platform lah. Kalau korang nak trade dekat phone korang ke, dekat laptop korang korang kena download MT4 ni dulu. Dia ni apps lah, aplikasi lah. Apps ni yang bagi platform kat korang untuk buy ataupun sell satu-satu currency tu. MT4 dengan MT5 mana okey? MT5 ni baru lagi. Jadi dia mungkin tak stabil sikit. Kalau korang buka MT5 ni dia chart dia cantik sikit sebab dia baru. Tapi untuk stable MT4 lagi better lah. Okay. Then kita pergi ke broker. Broker ni apa function broker? Macam ni nak cerita dengan korang lah. Korang pernah beli kereta tak? Korang pernah beli kereta tak? Korang nak beli kereta, kira korang pakai agent lah, korang pergi salesman. Salesman ni macam broker lah. Korang nak beli kereta, korang tak boleh beli straight dari kilang. Jadi salesman kereta ni yang beli kereta tu dari kilang dan jual kat korang. Dia orang tengah lah. So macam ni juga broker untuk forex ni. Dia macam agent. Dia orang tengah untuk kita deposit duit dekat broker ni. So kita boleh trade dengan orang. Tapi dia orang akan charge lah. Sebab dia orang tengah. Sebab kita trader ni kita tak ada kuasa straight untuk masuk market. Jadi broker ni yang bagi kita kebenaran lah. Yang bagi kita permission untuk kita trade. Jadi nak tak nak kita kena bayar spread lah kat orang. Nanti Zik akan cerita lebih detail lagi lah. Okay. Broker ni dia akan linkkan lah account korang dekat MT4. So antara broker yang ada Okta, Like Forex, Saxo, FBS. Kalau korang tengok YouTube banyak, Okta ni selalu sangat nampak muka Wak Doyok tu, muka Fizo Omar tu memang selalu lah. Dia biasa lah tu. Zik pakai broker apa? Semua broker Zik rembat. Jangan risau. Semua broker yang boleh bayar, semua broker Zik rembat. Okay. Okay. Kita bergerak. Ni siapa pernah tengok ni? Siapa pernah tengok benda ni? Ni contoh lah. Ni bukan MT4 tapi sorry lah. Zik bagi contoh dekat iPhone je. Sebab Zik pakai iPhone, Zik tak pakai Android. Sorry lah. Okay. Zik pakai iPhone. So ni lah Zik tunjuk korang interface lah. Kalau korang nak buy dekat MT4 tu. Korang boleh tengok lah. Macam biasa lah. Lot yang Zik akan masuk. Dan korang tengok lah. Sini untuk korang buy, sini untuk korang sell.
Macam mana dan bila nak buy dan sell tu, sekejap lagi Zik akan roja korang, okay? Ya, guna Android tak macam ni bang. Guna Android, ni Zik pakai iPhone, so Zik tunjuk iPhone lah. Sorry lah mana pakai Android tu, nanti Zik akan tunjuk lagi, okay? Kenapa pakai lot 077? Ong lah, itu Ong punya nombor. Ha, sorry ya. Okay, okay. Kita move on sikit, okay? Ah, okay, kita pergi kepada currency. Korang nak trade currency kan? Kecuali kadang kita trade gold. Gold ni komoditi. Jangan risau. Zik dah record dah. Nanti Zik akan post dalam group, okay? Okay. Okay. Siapa sini? Okay. Ya, tanya. Euro USD ni, korang tahu lah, slow lah nak trade. Kan? So, untuk korang nak trade pair yang laju-laju ni, pair GBP lah. Pair pound kan. Pair pound ni sedap-sedap lah. Memang syakabum lah. So, ni Zik bagi tunjuk contoh lah. Pair yang ada USD ni adalah major pair. Pair yang base dia ada USD, tu major pair lah. So ni semua major pair lah. Major pair ni selalu spread dia rendah sikit lah. Untuk major pair ni spread dia rendah sebab dia USD base. Sebab dia mudah untuk kita dapat lah. Sebab world reserve punya currency dalam USD. Jadi sebab tu lah USD punya, kalau korang trade USD yang ada USD, confirm spread akan rendah sikit lah. Okay, ni cross currency lah. Kalau boleh tengok, ada Euro, GPY, GBP, CAD, AUD, NZD. So, antara pair-pair yang ada USD tadi, bila korang cross kan, dia akan potong USD tu, dia gabungkan dua. Macam Euro USD, dia gabung dengan GBP USD, dia akan buang USD, dia jadi Euro GBP. So, dia antara Euro dengan GBP saja. Macam JPY, currency lain dengan JPY selain USD. Korang boleh faham tak? Korang boleh faham tak ni? Penting ni currency ni. Tapi untuk pengetahuan korang, cross currency ni spread dia akan tinggi sikit lah. Kalau siapa sini trade GBP NZD, GBP AUD, itu semua spread tinggi-tinggi punya spread lah. Dia cross currency ni, dia punya spread akan lebih tinggi sikit lah daripada base currency. Untuk Zik, untuk kita, team Zik, kita fokus kat GBP dengan gold saja. Kita fokus kita GBP dengan gold. Sebab apa? Pair ni lah yang laju, yang gerak-gerak syakabum punya pair ni lah. Jadi sebab tu lah kita pakai pair GBP dengan gold. Ni favorite Zik lah. Okay. Okay. Untuk korang trade ni, korang kena faham trend lah. Siapa kat sini tak tahu langsung trend ni apa? Siapa kat sini yang tak tahu langsung apa itu trend?
Kalau korang pernah dengar pepatah Mak Saleh pernah berkata, trend is your friend. Okay? Trend ni lah kawan kita. Janganlah kita lawan trend ni. Kalau trend tengah uptrend, orang tahulah nak buat apa. Dan trend tengah downtrend, korang follow lah downtrend. Janganlah korang nak lawan kawan korang ni, trend ni. Korang tahu kata ikut trend, tapi MC juga macam mana ni? Semua pandai, trend is your friend, semua pandai. Tapi MC ni macam mana? Sebab MC ni lah kita kena belajar lebih detail lagi lah. Kan? Okay, nanti ni kita belajar teori dulu. Sekejap ni kita akan masuk chart yang betul-betul ni bagi korang nampak ni. Kalau korang nak jadi trader berjaya, korang kena kenal benda ni. Candlestick ni korang kena kenal. Okay. Relax. Confirmation je kita masuk. Kita belajar basic dulu ni. Sebab ada antara kita yang baru-baru gini. Jadi kita kena adil lah. Kita kena mula lah. Okay. Pada siapa yang baru masuk tu, Zee minta maaf sikit lah. Zee tak apa sihat sikit. Baru habis COVID kan. Siapa dalam grup tu tahu lah. Pada baru masuk tu Zee nak beritahu tu lah. Okay, dan kita sambung okay. Okay. Untuk yang baru, korang kena tahu apa tu candlestick. Okay, tu faham candlestick. Okay, candlestick kalau bullish, selalu tak kali hijau, kali biru lah candlestick bullish ni. Selalu tak kali hijau, kali biru. So, open. Okay, kalau bullish ni, dia punya close kena lagi tinggi pada open. So, contohlah open dia kat sini. Dan dia turun low sampai sini. Ni paling bawah dia. Dan dia akan naik balik. Dia naik balik, ni dia punya high. Tapi dia close kat sini. So antara open dan close ni dia punya body. Okay, ni dia punya body. So korang kena faham lah. Kalau shade ni kita panggil shadow. Ni kita panggil shadow. Ada orang panggil shadow, ada orang panggil wick. So kalau kita nak belajar dia, kalau shadow ni panjang, wick ni panjang, maksudnya dia ada rejection. Kalau body ni besar, maksudnya volume dia tinggi, maksudnya dia power lah. Korang sebelum ni siapa yang dah pernah masuk kelas yang first punya, siapa dah pernah masuk? Mungkin korang dah faham lah pasal candlestick ni. Sebab ni first time kan. Yang mana first time tu kita fahamkan ni dulu lah candlestick. Sebab korang nak trading ni korang tengok candlestick. Bukannya korang tengok benda lain. Kita pakai candlestick lah. Okay. Ni pula bearish candle. Bearish candle close dia kena bawah daripada open. So ni katalah dia punya open. Dia open kat sini. Tapi dia pernah naik sampai sini. Dan dia turun low sampai sini. Tapi dia close kat sini. Dan korang kena ingat, antara open dan close, ini kita panggil body. Dan tak apa, ini so kita record okay? Kita record nanti kita akan post lain dalam group okay? Okay. Dan ni
tadi kita dengar shadow wick ni tanda rejection. So untuk korang faham, lagi besar body, lagi kuatlah satu-satu arah tu. Kata je bullish candle, body besar, tak ada shadow. Jadi maksudnya bullish dia kuat lah. Dan untuk bearish pula, kalau body dia kuat, body dia besar, wick dia, shadow dia kurang, maksudnya dia tengah sell dia kuat. Tapi kalau body dia kecil, shadow je panjang, shadow panjang macam ni, tu tak kuat lah. Dia rejection je. Dia faham tak? Tak apa, tak apa. Sekejap lagi kita akan bagi time frame Ni kita faham ni dulu. Tak apa, tak apa. Jadi kita akan bagi time frame. Untuk korang kena faham lah sebab kadang korang trade tak tengok, korang tak tunggu candle close, korang dah masuk. Lepas tu habis lah. Floating lah, MC lah. Okay gang. Okay. Dah faham belum ni? Dah faham belum? Okay tak gang? Kita nak syakabu mini malam. Speaking korang crystal clear Orang pandai speaking Tak apa, tak apa. Yang mana tak faham tu, jangan risau. Nanti Zik akan buat video lagi detail lah untuk bagi lebih jelas lagi. Okay? Okay ni. Kau tahu tak ni apa? Ni nama dia time frame. Ni time frame. Tapi ni contoh dekat iPhone lah. Kalau Android dia bulat kan. Kalau pakai Android dia, orang tekan dia jadi bulat kan. Time frame ni. Ni dekat iPhone lah contoh time frame. Okay. So kalau korang buka M1. M1 ni maksud dia 1 minute. 1 minute ni maksudnya satu candle yang wujud tu, candle tu umur dia seminit. Tu maksud dia. Dan kalau korang pergi kat M5, ni 5 minit. So candle kat time frame M5 ni, candle dia umur 5 minit. Umur dia 5 minit. Lepas habis 5 minit, timbul lagi baru. So, dalam satu 5 minit ni, ada 5 candle 1 minit. Korang boleh faham tak? Kenapa kita trade sebelah petang? Kita trade sebelah petang sebab tu market untuk UK lah. Kita trade sebab market Asia ni slow Kita tahu lah Asia ni tak ada apa pun. Banyak-banyak semua kat UK, US. Jadi sebab tu kita trade waktu petang. Sebab petang kita sana baru mula pagi. Open market orang. Tu laju-laju waktu petang. Okay, kita sambung okay, geng. Kita sambung. Then untuk M50 ni 15 minit lah. Sama juga untuk M30 ni 30 minit. So satu candle dia, kalau 15 minit, satu candle umur dia 15 minit. Kalau 30, satu candle dia 30 minit. Sama lah. H1 ni 1 jam, ni 4 jam, ni 1 hari, ni 1 minggu. So kalau korang trade, kalau korang tengok time frame 1 minggu ni, dalam tu ada, kalau korang pergi ke daily, dalam tu ada 5 candle. 5 candle sebab seminggu 5 hari, 5 hari trade. So 1 minggu sama dengan 5 hari. Okay kan? Korang boleh faham tak ni? Jadi kita nak trade ni, ingat dalam trading ni lagi besar time frame,
lagi solid, lagi bagus arah dia. So kalau daily ni dia dia paling bagus monthly lah. Tapi korang sanggup ke nak tunggu satu candle sebulan? Kau nak trade apa? Setahun berapa trade kau nak buat? Ha, jadi kita tengok daily dan H4 lah banyak. Sebab tu lah penentu arah kita. Dan kita akan filter time frame kita sampai ke rendah-rendah ni. Kita mula slow dulu. Kita bagi semua yang baru-baru ni faham dulu. Dan baru kita pergi laju sikit. Korang okey tak ni? Semua okey tak? Semua faham tak? Okey. Bagus ni semua faham Insya. Kita basic, jadi kita akan pergi macam mana cara zig trade. Korang kena follow lah yang tu. Korang kena tunggu, sabar sikit nak sampai yang part-part best ni. Okey. Ni kita dah mula permulaan. Kita dah bau-bau dia permulaan ni. Okey. Siapa pernah dengar support and resistance? Tipu lah. Kalau kata trader tak kenal benda ni, penipu. Tapi untuk orang baru mungkin dia tak kenal, jadi kita akan bagi kenal. Support resistance ni ramai kata senang. Tapi korang pun tahu kan, MC lah, floating lah. Adalah sebab kenapa korang punya support and resistance jadi macam tu. Tak apa. Sekejap lagi kita akan masuk macam mana nak kenal. Okay. Untuk yang baru untuk yang newbie. So resistant. Apa maksud resistant ni? Resistant ni maksud dia bumbung. Bumbung. Contoh kata Zik bagi contoh lah. Korang ambil bola kan. Korang main bola dalam rumah. Korang baling bola kena ceiling rumah korang. Bola tu akan pergi mana? Komen sikit. Kalau korang main bola dalam rumah, korang baling bola tu kena ceiling, bola tu pergi mana? Bola tu jatuh balik lah. Sebab apa? Sebab bumbung tu adalah tahap maksimum dia. Bola tu kena ceiling jatuh balik lah. Sebab ceiling tu lah tahap maksimum. Macam tu dah. Kalau korang nak faham resistance ni macam tu. Bila harga ni sampai dekat bumbung, dia akan turun balik. Sebab tu sampai maksimum je harga ni boleh pergi. Dan support ni pula lantai. Kalau korang ambil bola getah tu kan. Bola getah tu kalau korang baling yang lantun tu kan. Kalau korang baling kena kat lantai, bola tu pergi mana? Komen sikit. Apa ni? Komen lah sikit kan. Kalau bola kena lantai, dia naik balik lah. Macam tu juga harga. Bila harga turun bawah, kena satu lantai tu, maksudnya itulah minimum dia pergi. Bila minimum tu, dia dah sampai minimum, dia akan naik balik lah. Nanti kita akan tengok dengan lebih detail lagi lah. Macam mana nak kenal pasti benda ni. Okay? Okay. Dan kita tengok, ni Zik dah buat satu lukisan contoh lah. Lukisan contoh. Kita mula kat sini. Okay, katalah kita mula kat sini. Tu price mula kat sini. Sampai satu tahap, dia jatuh. Tapi kat sini, kita tak tahu lagi. Sebab benda ni tak pernah ada lagi. Kat sini tak pernah ada lagi sebelum ni. So kita tak tahu kenapa dia turun. Jadi, bila harga datang balik ke sini, kita dah tahu. Sebelum ni harga sampai sini, jatuh. Jadi kali kedua dia datang, dia jatuh balik. Korang boleh faham? Ni yang first. Kira mula harga jatuh kat sini. Tapi kat sini korang tak tahu apa. Sebab
tak ada tanda. Tanda dia tak ada. Tapi bila dah turun, naik balik, sini ada tanda. Tanda dia kat belah kiri ni. Dia dah ada tanda. Yang bila sampai bumbung ni dia akan jatuh. Ha, sama tak? Okey, harga turun. Turun, sampai sini dia naik. Okey, bila dia naik, kat sini kita tak boleh tahu pun dia naik. Kenapa dia naik? Dia tak ada tanda, tak ada bayangan dia. Tapi bila dia datang balik dekat lantai ni, so kita dah tahu, oh, first time dia naik kat sini. So kita tahu, oh, second time ni dia boleh naik ni kat sini. So kita pun buy kat sini. Ha, sebab kat sini kita ada tanda dia. Kita ada dia punya penanda dia belah kiri ni. Tak apa, sekejap lagi nak makin lagi, Zik akan ajar. Sekarang, faham ni dulu. Okay? Faham ni dulu, yang first ni korang memang takkan faham. Jadi, biar korang nak tanda support resistance ni, biar ada reference point dia, ada belah kiri dia. Ada penanda aras dulu belah kiri, then baru valid. Okay? Then sama juga price naik balik. Okay. Ni kiri ni kita dah ada tanda. Dah ada satu tanda. Dah ada dua tanda. So dia naik. Yang ketiga, kita expect, kita membuat satu sangkaan lah yang dia akan turun. Okay. Yang dia akan turun. Then sama juga dia naik sekali, kita sangka dia akan turun. Okay. Then kita akan masuk kepada support become resistant. Okay. Ni untuk timeline, mana-mana timeline boleh. Mana-mana timeline pun boleh. Cuma nanti Zik akan bagi korang faham lagi. Okay. Okay. Okay, katalah kat sini ada support. Okay, Okay, kata kat sini ada support. Ni reference point korang. Ni reference point korang. So, bila price datang sini, Zik clear dulu lah, nanti korang tak nampak. Okay, pergi sini. Okay, korang tengok ni. Tengok ni. Okay, kata kat sini. Okay, ni reference point korang. So, price turun kat sini. So, korang mesti, oh, boleh buy ni kat sini. Tapi dia tembus. Kat sini kita nak kena cari confirmation dia. Dia bagi kita confirmation dia. Tu nanti kita akan pergi lah. Tu lepas ni kita akan pergi. Lepas ni kita akan pergi. Macam mana kita dapat confirmation ni. Okay. Okay then. So resistance ni dah pun break. Support. Support ni dah pun break. Resistance pula. Support ni dah break. Bila support ni dah break, dah turun. Price akan datang balik kat level support ni. Level yang sama support ni. Dia jadi pula resistance. Okay. Bila support yang dah di breakout jadi pula resistance, benda ni lah membentuk trend. Korang faham tak? Benda ni lah membentuk trend. Saya tunjuk Okay. Ni support. Naik, turun. Dan naik balik, turun. Inilah membentuk downtrend. Dia membentuk downtrend. Jadi support and resistance ni lah continuation trend. Macam ni lah korang nak dapat trend. Macam ni lah kita tahu. Okay. Korang boleh faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Macam mana support become resistant ni adalah membentuk downtrend. Okay. Okay, bagus korang faham. Bagus. Bagus. Then, support ni pula, okay, tadi ni kita tahu. Ni tadi dah become resistant. Okay, ni support bawah, dia break resistant. Dia break resistant sebab kat sini tak ada confirmation. Confirmation tak ada. Dia tak bagi kita satu confirmation pun dia nak turun. Jadi dia akan tembus. Bila dia tembus, dia datang balik buat support dekat resistant tadi. Dia jadi resistant become support. Jadi ni membentuk uptrend. Okay, membentuk uptrend. Jadi daripada low, dia buat higher low.
Yang tak ada audio tu dial in dial in audio Korang tekan dekat lambang mic tu dial in audio. Okay, korang dial in audio dekat lambang mic tu, tekan tu. Nanti baru ada suara. Okay. Okay, sekarang korang dah faham belum? Macam mana support and resistance, resistance minggat support ni lah menjadi trend. Kalau tak, okay, macam mana sih nak buat Kalau market bergerak macam ni je, dia dia bergerak, dia tak break trend, jadi korang boleh lah korang trade makan atas bawah je, tapi tak berguna lah. Market tak bergerak. Harap-harap tak lupa. Catat lah korang, korang ambil buku, catat, korang faham. Kan? Korang belajar, nak ambil ilmu, catat lah. Baru faham. Tak adalah nanti bila-bila boleh tengok balik. Bila korang tengok balik, korang faham. Apa yang korang dah belajar. Bila korang salin lagi faham. Kalau, okay, ada orang tanya, kalau kira sideways kalau support ni tak break-break, support tu tak break-break, dia sideways bawah ni tak ada. Ha. Ha. Boleh catat. Catat dulu. Don't worry, catat dulu. Okay. Dari korang nampak benda ni loh, bila korang nampak, kita buka real chart, baru korang faham. Jangan risau. Zik dah record lah benda ni. Yang mana nak record pun boleh lah. Tapi Zik dah record benda ni, nanti Zik akan post dengan group, okay? Okay. Waalaikumsalam. Salam dari Brunei. Okay, okay. Okay, korang dah faham belum ni? Macam mana pembentukan trend dengan menggunakan support and resistance. Okay. Nanti bila kita, ni teori lah. Ni teori dulu. Jadi bila kita buka chart, baru kita nampak macam mana. Jangan risau. Yang hampir jelas tu, nanti bila kita buka chart, dia akan makin jelas lah. Okay. Sabar. Nanti kita akan belajar macam ni. Sekejap Okay. Okay, dan kita bergerak seterusnya. Okey, risau. Jadi kita akan buka chat. Tapi kita tengok ni dululah. Kita tengok ni dulu. Bagi korang faham dulu. Okay, kita ulang balik, okay? Kita ulang balik. Okay, dia turun. Ni satu. Kat sini satu. Nampak dia tulis satu. Yang price naik balik, kena balik kat satu. So ni second touch. Okay, ni second touch. Jadi, okay, ni reference point korang. Satu ni korang punya reference point. Bila kedua dia sampai, kat sini korang cari confirmation. Nak buy ke, nak kena sell. Kat sini korang akan cari confirmation, nak buy ke nak sell. Okay, kalau dia bagi confirmation buy, kita buy lah. Kita buy sampai resistance balik. Sampai balik resistance, dan kita sell. Kita sell, ni dia datang balik kali ketiga. Dia datang balik, kita akan cari confirmation untuk buy. Tapi bila confirmation untuk buy tu tak datang, dia bagi pula confirmation sell. Jadi kita akan sell lah. Sell dia tembus. So asalnya support, dia tembus, dia datang kali ketiga, support become resistant. So kalau korang tengok, dia bentuk dia macam ni. So benda ni, inilah yang macam mana support and resistance ni lah membentuk downtrend. Support become resistant ni membentuk downtrend. Korang faham tak?
Okay. Tak apa, jadi buat confirmation je kita masuk. Tapi korang kena faham dulu macam mana support become resistant ni. Benda ni lah yang membentuk downtrend. Okay, bagus. Korang dah faham, bagus. Okay, then then kita akan gerak ke resistance become support. Okay, resistance become support ni lah yang membentuk uptrend. Okay, ni Zik bagi contoh lah kat orang. Okay, ni price datang, first touch. First touch ni korang tak boleh tahu lagi dia nak turun ke tak. Korang tak ada reference, korang tak ada tanda lagi. Dia nak turun ke tak, korang tak tahu. Tapi bila second time dia datang, korang dah tahu. Oh, first time dia jatuh lah kat sini. So second time korang mencari setup sell kat sini. Okay. Korang akan mencari setup sell untuk yang kedua. Sebab apa? Sebab korang dah ada reference, dah ada tanda yang first. Korang dah ada tanda dah first ni. Okay, bila korang dah ada tanda yang first, bila dia dapat setup sell, kita akan sell dulu. Dan dia sampai support, kita buy. Kita mencari confirmation kat sini untuk buy. Okay, dan dia sampai ke sini kali ketiga. Ni dia sampai kali ketiga. Tapi dia sampai kali ketiga ni dia tak bagi confirmation untuk buy untuk kita. Jadi dia tembus. Bila dia tembus, dia datang balik pada asalnya resistant, dia jadi support. Okay, ni resistant. Bila dah tembus, dia akan datang balik untuk menjadi support. Ni korang dah ada reference yang kedua ni. Dia datang ni, korang ada reference tempat korang nak buy pula. Jadi korang hanya mencari confirmation dekat sini. Daripada resistant become support. RBS ni lah korang dapat uptrend. Okay? Korang faham tak? Yes, RBS membentuk uptrend. Okay? Bila korang faham RBS, SBR ni yang membentuk downtrend dan uptrend, then baru korang boleh faham lagi bila tengok chart. Okay. Sekejap kita tengok sekejap Okay. Lepas ni, ni Zik akan masuk, kita tengok chart betul-betul. So, okay tak? Kalau Zik nak bagi korang rehat jap, 5 minit, fahamkan dulu, pergi minum air ke, yang mana nak isap okok ke, isap vape ke, nak relax jap, nak minum air, nak pergi toilet. Okay tak? Semua okay tak? Formation kita tak masuk lagi. Ni kita bagi yang mana tak faham lagi, korang fahamkan balik RBS SBR ni, ulang banyak kali dalam kepala, catat ulang banyak kali. So kita akan rest jap dalam 5 minit ke, dalam 5 minit, yang mana nak pergi toilet, nak pergi isap okok ke, nak minum air, pergi dulu, okay? Okay, kita take 5 sekejap, okay? Korang pergilah buat apa yang patut dulu. Sekejap lagi dalam pukul 9.57, dalam pukul 10 lah. Kita akan mula balik, okay? Okay, gang? Okay, gang, sekejap lagi baru kita akan tengok macam mana nak pilih time frame, macam mana nak cari confirmation dekat support, macam mana nak cari support, okay? Okay, kita rest dulu sekejap Okay.
Sekejap sekejap dulu, habiskan dulu okok tu, lihat dulu. Siapa yang tanya Zik pakai broker apa Zik pakai broker Loyal Primus dengan Okta. Dua ni broker yang mantap bro. Depo laju, withdraw laju. Kurang pun follow-follow lah. Loyal Primus dengan Okta tau. Okay, geng. Korang dah ready belum? Dah ready belum? Kita dah nak masuk ni. Kita dah nak masuk. Tengok chat ni. Kita dah nak syakabum ni. Korang dah ready belum? Okay. 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 Anda ready nak syakabum ke belum ni? Okay. Come on geng, come on geng. Udah ready ke belum? Udah ready ke belum? Come on geng, udah ready ke belum? Dah ready ke? Okay. Kita nak mula ni untuk session kedua. Kita nak masuk untuk kita tengok chat lah. Okay. Semua dah ready ke belum ni? Okay, jom. Kita start, okay? Kita start. Okay, Zik mula, okay? Okay. Tadi ingat tak Zik cakap? Okay, Price naik, turun. Okay. First ni, ni first punya. Ni first punya ni, dia turun. So kat sini korang tak tahu lagi. Korang tak tahu, adalah reference point dia. Tapi, jauh sangat lah. Katakan kita tengok kat sini ya. Katakan kita tengok kat sini ya. Okay. Price sampai sini turun. So ni kita punya reference point pertama. So target kita, bila price sampai zone ni, mesti dia akan turun. Dia sampai sini mesti dia akan turun. Tak naik slide Sorry. Sorry, tak nampak.
Tak nampak. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Sorry lah, sorry lah. Sorry lah geng. Kita mula balik geng. Ni risau. Kita mula balik. Korang relax sikit. Kita mula balik. Ni risau. Okay? Okay. Okay, kita mula balik. Okay. Macam Zik cakap tadi. Price naik. Turun kat sini. Sini turun. Nampak Zik bulat ni? Nampak Zik bulat ni? Nampak? Nampak Zik bulat ni? Okay. Zik bulat ni first reference point kita. Ni first reference point kita. Jadi kat sini kita tahu kenapa dia turun. Adalah sebab. Tapi kita anggap sekarang kita tak ada sebab. Kita beranggap dia tak ada sebab. Okay. So, bila ni first reference point kita tanda. Zik suka ambil wick lah dengan body wick kepada open lah. Okay. Ujung wick ni sampailah open. Tu kita punya kot lah, nak ambil low to high pun boleh, body to high pun boleh. Tapi wick kita kena ambil sebab shadow ataupun wick inilah yang dia punya rejection. Okay. So kita dah ada satu. Kita dah ada satu. Kita dah ada tanda satu. So dia turun. Dia sampai yang kedua. Okay. Ini nombor dua kita. So kat sini, kat nombor dua ni, kita kena cari sebab kenapa kita nak sell. Okay. Kita kena cari sebab kenapa kita nak sell. Okay tak? Okay tak geng? Faham tak? Okay, ni kita punya satu ni reference kita. So kita sampai yang kedua ni, kita sampai ni, kita nak cari sell lah. Sebab kita dah ada reference point. Okay. Jadi kita akan pergi ke lower time frame untuk kita tengok apa sebab kita nak sell. Okay. Wait. Okay. Okay. Kita ambil sini. So, kita nak sell ni kat sini. Kita nak sell. Jadi, kita pada daily. Kita pergi higher time frame. Then, kita pergi higher pula. Kita pergi lower time frame. Pada daily, kita pergi H4. Okay. Untuk kita filter kita punya entry, kita kena turun. Kita cari reason kenapa kita nak entry, kita kena turun. Faham? Pada daily, kita pergi H4. Okay. Then, lepas tu, pandam sikit pandam ni. Okay. Ni, tanda ni first kali price kita masuk dalam zone ni. Kau nampak tak apa yang Zik tanda ni? Hello gang. Kau nampak tak apa yang Zik tanda ni? Okay, ni first kali price kita masuk. Okay, ni first kali price kita masuk. Bila first price kita masuk, dia terus turun. Okay, kita ingat dia nak turun terus lah. Tapi dia naik balik. Okay. Kenapa dia naik balik? Ni kau kena tengok. Okay. Ini adalah resistance H4. Okay, ni resistance H4. So, price break resistance H4, datang balik dekat resistance menjadi support dan naik balik. Tandanya uptrend dekat H4 ni tak mati pun lagi. Uptrend dia tak habis lagi. Korang boleh faham?
Korang boleh faham kenapa dia naik balik? Walaupun dia dah masuk zone, tapi dia still naik lagi. Ha. And kita ingat, selalulah korang ingat, dah sampai zone lah. Dah sampai zone kita sell lah. Sell. Oh, dia turun ni. Turun korang pun, oh hold lah hold. Hold. Korang hold. Pop naik. SL balik. Ha, sebab ni dia masih membentuk resistance become support. So jadinya uptrend dia tak habis lagi. Dia masih ada uptrend. Dia masih ada uptrend dia. Okey. Okey kau boleh nampak Okey. Dan ni reference point kita. Ni kita punya reference point. So ni price naik. Okey. Dalam H4, ni dalam H4 tapi ni zone daily kita. Yang zone besar ni zone daily kita. Ni sekarang time frame H4. So dalam time frame H4 sekarang, dia membentuk, dia ada support and resistance lagi dalam H4 ni. Dia ada support and resistance lagi dalam H4. So ni first reference point kita. Satu, kita tanda satu. Then dia datang balik kali kedua. Okay, dia datang balik kali kedua. So kita tahu kat sini kena buy. Jadi kita akan pergi confirmation kat sini. So dia datang balik kali ketiga. Kita boleh buy lagi. Dia datang balik kali, dia datang 4 kali. 4 kali datang, dia bagi buy lagi. Dan kali kelima dia break. Kali kelima dia break. Tengok zone yang tadinya asalnya, zone yang asalnya menjadi resistance yang berikan support, zone ni dia jadi balik support. Ni support become resistance. Kat sini dia bermula downtrend dia. Korang boleh faham? Kat sini yang dia tunjuk mula downtrend ni. Ni support ni, break ni become resistant balik. Sini mula downtrend. Kat sinilah betul-betul valid nak sell. Kat sini betul-betul valid nak sell. Okay, tadi Zik ada cerita kita nak pergi detail kat sini. Kat sini kita nak pergi detail dekat H4. Selalu Zik akan pergi M15 lah. M15 ni kita nak mencari filter trade yang sedap-sedap punya. Oh Allah, hilang pula. 142. Okay. Satu tanda lah. 140994. Asal tak ada ni. Asal tak ada ni, kita nak tengok ni. Asal tak ada. Kejap. Kejap dia berapa Jun dia berapa Jun ni benda ni. Mei 31 Mei 31 Mei. Okay. Nampak? Okay. Sekejap 1 Mei M15 ni sudah. Kejap salah teknikal sikit.
Ini. Okey. 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 Ni Zik nak ajar korang macam mana ingat tadi. Tadi yang Zik tunjuk H4 punya H4 punya H4 punya buy tu macam mana kita nak cari. Kan yang Zik tunjuk ada empat touch. Empat touch. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Okay. So, bila kita pergi lower time frame, M15 okay. Kita pergi M15. Okay, ni first. First kali. Ni first Satu. Ni satu. Dan ni dua. Okay. Apa yang kita tahu, bila kita sampai dua ni kita nak kena buy. Betul tak? Satu ni kita punya reference. Dan kali kedua dia sampai, kita nak kena buy. Betul tak? Okay. Kali kedua dia sampai, kita nak kena buy. Dan kat sini kita kena cari sebab kenapa kita nak buy. Okay. Kita tengok Okay. Ni price naik, ni turun low. Buat high. Okay. Tengok Ni dia kena bagi, takut tak nampak ni. Okay, nampak. Okay, ni kita pergi M5 kita filter kau punya filter kita filter kau punya filter okey. Okay, kau nampak ni price naik, reject. Kemudian price break, datang balik, dia membuat okay, ni downtrend. Downtrend support become resistance. Then price buat support, break yang RBS ni, nampak ni, break RBS ni asalnya sebuah support zone ni asalnya support. Price break support become resistant, membentuk uptrend. Macam itulah kita dapat daripada H4 first tanda nak kena buy. Dia sampai tempat kedua, kita kena cari pula resistant become support untuk confirmation kita nak buy. Korang faham tak? Boleh faham tak? Okay, kita daripada H4 tadi, apa yang kita buat, kita ada reference satu. Bila sampai kedua, kita tahu kita nak kena buy. Jadi apa yang kita nak kena buat kalau kita nak buy? Kita nak kena cari uptrend. Jadi uptrend time frame kecil ni, kita pergi sampai time frame 5 minit. Kita cari resistance become support. Dekat situlah membuktikan trend dah berubah. Jadi kita boleh buy. Itulah confirmation kita. Faham tak? Korang faham tak? Tak ngam macam mana kena. Okay, kita pandang balik kita pandang semua balik kita go satu-satu Boleh kita ulang balik.
balik. Okey. Kita ulang balik ni. Okey. Okey. Okey ni tadi. Okey. Okey ni. Ni. Wait ah. Okey. Ni kat sini kita punya satu. Ni tadi satu kita. Ni satu kita. Ni dua kita. Ni pun, ni tiga kita. Ni empat kita. Ni lima kita. Kalau kita ambil ni. Okey. Okey. Ni H4 ni. H4 H4 kita jumpa satu reference. Okey, bila kita jumpa satu reference, kita tunggu yang kedua. Bila kita sampai yang kedua, kita nak cari confirmation. Kita pergi lower time frame. Kalau tak nampak dekat M15, kita pergi lagi rendah. Kalau korang tak nampak dekat M15, korang boleh pergi ke yang lagi rendah. Okey? Allah. Okey. 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 Dan ni point kedua kita tadi. Ni point kedua kita. Jadi kita dah ada point reference satu. Satu naik. Sampai yang kedua, kita tahu kita nak kena cari sebab apa dia nak naik. Okey. Kita nak kena cari sebab apa dia nak naik. Sebab dia nak naik. Sebab dia nak naik tu, kita pergi dekat lower time frame, kita cari daripada downtrend menjadi uptrend di time frame kecil. Jadi kita mencari resistance become support. Korang clear tak? Korang clear tak apa yang korang nak kena cari? Okay, ni tadi ni. So kita tahu okay, sampai point kedua kita nak kena cari buy ni. Kita nak kena cari buy. Jadi macam mana kita nak cari buy? Kita kena cari resistance become support. Okay. Kita kena cari resistance become support. So korang lukis tanda, okay. Ni support. Ni dia punya resistance. Ni dia punya support. So korang tanda support. Support break, naik. Oh, jadi resistance. Jadi trend ni masih downtrend. So price naik, resistance turun lagi. Dia naik balik. Dia break resistance ni, dia become support. So kat sini korang tanda, oh dah mula uptrend. Sini korang boleh buy. Korang clear tak? Okay. Siapa faham komen faham. Siapa rasa macam, macam ni cara cari confirmation. Sebelum ni korang tak pernah clear macam mana nak cari confirmation. Sekarang korang dah tahu macam mana korang nak confirmkan trade korang. Okay. Jadi korang nak buy dekat time frame besar, korang kena cari tukar arah daripada downtrend jadi uptrend dekat time frame kecil. Barulah solid korang punya confirmation tu. Barulah kira bila lower time frame dah berubah, barulah confirm dia akan naik. Okay, korang faham Korang faham. Dan kita akan pergi kita akan cari untuk setup sell pula. Okay, kita akan cari setup sell Okay, akan cari setup sell. Okay, macam ni kan. Okay, Zik akan tunjuk detail je lah korang. Okay. Okay. Ni kita nak bagi faham ni. Kita nak bagi faham dulu. Baru korang boleh trade. Kita nak bagi korang faham dulu macam mana, kenapa selama ni korang silap. Kita nak bagi nampak dulu kenapa korang silap. Okay.
Kenapa selama ni korang silap? Kita nak kena bagi faham dulu lah. Bab pair apa tu nanti, bila korang dah faham, korang buka pair apa pun korang nampak. Okay. Jadi, sekarang kita tengok kenapa dia tembus kat sini. Kenapa yang kita tanda tadi, tadi 1, 2, 3, 4, 5, kenapa kat sini dia tembus? Kenapa kat sini dia tembus? So, sekarang kita nak kena cari reason kenapa dia tembus kat sini. Jom kita tengok mari kita tengok. Kenapa dia tembus kat situ? Okey. 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 Okey Ni kita pergi M15. Kita pergi M15. Okey. Korang sampai dekat M15, apa korang buat? Korang cari support and resistance. Okey kita tengok. Okey ni price sampai support. Okey, ni kita punya reference point. Ni kita punya reference point ni. Ni reference point kita. Okay, price break. Nampak ni price dah break. Price dah break ni, dah break. Bila break, dia menjadi resistant. Tapi ni nampak dia tak perfect. Bukan kata dia tak perfect. Dia ada yang lain lah. Okay, Zik tunjuk Okay. Ni, nampak ni. Kecil-kecil ni pun support. Naik resistant, break support. Okay. Ni support become resistant, break become resistant. So dia support become resistant. Kita tak jumpa resistant become support kat sini. Jadi kita tak ada confirmation untuk bila sampai kali ke-6 ni kita tak ada confirmation nak buy. Sebab kita tak jumpa resistant become support. Kita jumpa support become resistant je. Jadi dia masih lagi dalam downtrend. Korang faham tak? Korang faham kenapa dia tembus? Sebab dia tak membentuk uptrend pun. Kita tak jumpa resistance become support. Jadi kita tak boleh nak buy lah. Sebab dia tak ada confirmation nak buy. Okay. Korang dah nampak kan? Korang dah boleh faham. Macam mana lepas ni kalau sampai support, sampai resistance, korang dah boleh faham korang nak kena buat apa. Okay. Korang dah boleh faham. Bagus lah. So lepas ni korang trade, korang dah boleh tahu. Bila dah sampai zone, korang tahu macam mana korang nak cari confirmation. Macam ni lah kita nak. Okay, kita pergi balik. H4 kita tengok balik Balik mana dia? Allah. Sorry Okay. Kita tengok balik, jangan risau. Kita tengok balik. Okay. Ingat tak tadi yang Zik cerita tadi? Ni. Zik cerita tadi. Mana? Allah. Sorry Kita nak tengok balik lah. Kita bagi contoh H4 punya cell. H4 punya cell. Okay. Ini contoh tadi. Okay. Okay ni. Ini adalah resistance. Resistance break. Become support. Membentuk uptrend. Okay. Then support yang kat sini break. Break. Become resistance balik. So S dah tukar jadi resistant. So kat sini confirm downtrend. So bila dah confirm downtrend kat sini pula korang nak kena cari sell. Kat sini korang nak kena cari sell pula. Jadi apa kita buat? Macam mana kita nak buat? Kita nak cari confirmation, kita nak kena buat apa? Kita nak cari confirmation, kita nak kena buat apa? Daripada time frame H4 kita nak pergi mana? Okay, kita pergi time frame yang kecil lah. Selalu untuk H4 ni, selalu dia punya confirmation akan keluar dekat M15 lah. Dia akan keluar dekat M15. Okay.
Ni contoh dia. Ni kita ambil contoh dia. Okey. Contoh dia kita ambil. Kita delete dulu. Delete dulu. Okey. Ni macam ni. Macam ni. Ni kalau kita pergi ni, ni adalah satu support ni. Ni adalah satu support. Okey. Ni. Yang zip tanda ni support. So ni dekat M15. Support ni break. Support ni break. Support ni become resistant. S B R. Support ni dah tukar jadi resistant. So dekat time frame kecil pun dah valid kita nak sell. Jadi dia memvalidkan zone H4 ni. Jadi lah berapa banyak nak tekan. Yes, bila kita bayangkan dekat H4 ada, kat H4 kita dah jumpa support become resistant tanda sell. Kita pergi lower time frame, dia confirmkan higher time frame kita. Dia dah follow. Bila dah follow setup tu, tengok dia turun. Memang sedap lah. Memang sedap lah dia turun. Nampak? Okay, sekarang kita tahu GU ni, kita tahu GU ni GU GU kita tahu sekarang dalam downtrend. GU Zik dah Roger siap-siap orang dalam downtrend. Jadi apa korang nak buat? Korang carilah SBR lagi. Okay. Korang faham tak? Untuk malam ni. Untuk malam ni fokus kita SBR dengan RBS. Support become resistant, resistant become support. Okay. Okay, ni kita baru sentuh bab ni. Ni kita tak sentuh lagi bab trend line. Nanti Zee akan buat kelas ni untuk orang, untuk kita sembang pasal trend line pula. Ni baru SBR, RBS. Tapi dengan ni saja, korang dah cukup dah untuk korang trade. Korang dah, benda ni saja pun dah solid untuk korang trade. So korang faham tak untuk malam ni? Okay. Benda ni saja dah cukup untuk korang trade. Okay. Clear tak clear? Okay. Okay, sekejap Okay. Then, last, Zik nak Roger pasal martingale layer. Okay. Kejap. Sabar. Last, ni last. Relax, ni last. Zik nak Roger pasal martingale layer. Okay. Martingale layer ni kita cerita pasal entry kita. Okay, contohlah Zik bagi satu setup lah. Zik bagi satu setup buy. Okay. Jangan risau, untuk topik lain, trend line ke, nanti kita akan sentuh lain. So malam ni kita sentuh yang SBR, RBS dulu, korang dah faham kan? Okay, ni penutup. Kita nak bagi pasal martingale layer. Martingale. So apa martingale ni? Okay. Ni Zik bagi contoh lah bagi korang faham. Kita katalah Zik bagi satu setup buy. Kita katalah buy setup buy yang Zik bagi SL 30 pip. SL 30 pip. Okay. SL 30 pip. Okay. First instant entry korang, katalah korang jenis yang jemat, korang jenis yang cermat, bagus-bagus kan. Korang masuk 0.01 dulu. Korang masuk 0.01. Ini untuk newbie lah. Untuk newbie kita bagi korang faham. Okay. Then, bila price floating 10 pip. Kalau floating 10 pip ni, korang punya 0.01 dah jadi $1. Okay, dah negatif $1. So bila dah floating 10 pip, korang entry 0.02. Korang entry 0.02. Jadi bila 10 pip ni dah makan balik,
bila dah naik balik kat first entry korang, korang dah dapat 2 USD. Jadi korang net 1 USD. Jadi korang akan untung. Faham tak? Jadi kalau turun lagi 10 pip, jadi negatif 20 pip. Jadi negatif 20 pip, korang doublekan lagi. Korang masuk 0.04. Okay. Katalah yang ni 1. Ini 1, ni dah 2, ni dah 2. So korang negatif 4 USD lah. So korang masuk 0.04, dia naik balik 10 pip, 20 pip, 4 darab 20 pip, 8 USD. Jadi korang still in profit 4 USD. Korang faham tak? Faham tak? Apa function martingale layer? Martingale layer ni nak pastikan korang bila floating, korang double kan, supaya bila sampai first entry korang balik, korang dah in profit. Korang dah tak payah risau untuk loss lagi. Yes, untuk kita cover float. Okay. Untuk modal berapa? Dia tak kisah untuk modal berapa pun boleh. Tapi make sure korang masuk ikut kemampuan korang punya account. Yes, ini dinamakan inilah layer 10 pip. Dah 10 pip layer, doublekan entry first korang. Okay, turun lagi 10 pip, doublekan pula entry second korang. Yes, dengan cara ni lah, bila korang dah sampai first entry, korang still in profit. Korang dah boleh close first entry ni pun boleh, korang biar je, dia pergi. Yes, SL tetap sama. Okay. Korang boleh faham tak? Apa, slow-slow, okay? Kau risau, korang slow-slow, okay? Korang slow-slow. Okay. Korang faham tak faham ni? Faham tak faham? Okay, jangan risau. Nanti yang dah record ni, Zik akan post dalam group. Yang mana tak faham pun Zik akan letak balik dalam group, okay? Jadi, malam ni point kita untuk malam ni adalah SBR, RBS untuk confirmation, untuk masuk sell, untuk masuk buy. Okay, korang faham tak? Okay. Okay. Lepas ni, korang cuba buka chat, cuba buat balik apa yang Zik ni, korang cuba buat balik. Cuba cari balik SBR, RBS untuk tentukan trend korang. Okay. Jangan risau, nanti Zik akan ni balik, okay? Macam mana nak confirmkan dia breakout SNR tu? Selagi dia buat selagi dia buat katalah dia buat support become resistant, selagi itulah validnya downtrend tu. Bila dah tukar, bila dah jadi RBS, dia dah jadi uptrend balik. Tu korang kena faham. Risau, nanti kita akan buat live trade, okay? Okay, kita dah end kita punya kelas. Kita dah end kita punya kelas. Satu benda yang Zik nak tengok, korang cakap, korang komen syakabum ramai-ramai, boleh tak? Korang syakabum ramai-ramai, boleh tak? Come on, syakabum ramai-ramai sikit. Syakabum geng, syakabum. Geng, jangan lupa syakabum geng. Yes, boy. Boy geng, boy. Boy. Syakabum, syakabum geng, syakabum. Jangan lupa kita syakabum next week. Kita gegar market, kita syakabum. Terima kasih semua untuk malam ni. Okay, korang jangan lupa, okay, praktik balik apa yang Zik ajar malam ni. Okay.
Terima kasih semua. Zik tamatkan kelas malam ni kat sini. Jangan risau, nanti kita akan buat kelas lain untuk masuk topik lain pula. Okay? Okay, gang. Assalamualaikum. Selamat malam.